Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan cikgu lagi pada video kali ini, di mana video kali ini cikgu akan membicarakan mengenai subjek sejarah tingkatan 1 bab 6 iaitu Tamadun Rom. Video sebelum ini cikgu sudah membicarakan mengenai tamadun Yunani, di mana tamadun Rom ini merupakan kesinambungan daripada tamadun Yunani. Okey, slide pertama cikgu menunjukkan peta Empire Rom, di mana kamu boleh tengok Empire Rom kawasannya yang ditandakan dengan berwarna kuning. Okey, itu ialah Empire Rom. Okey, kita tengok dulu lokasi dan juga perkembangan tamadun Rom. Seperti yang cikgu katakan tadi, tamadun Rom merupakan kesinambungan daripada tamadun Yunani. Okey, dan tamadun Rom ini wujud ataupun terletak di lembah Latium berhampiran dengan sungai Tiber. Tamadun Rom dibahagikan kepada 3 zaman, iaitu yang pertama ialah zaman beraja, di mana zaman beraja ini wujud di antara 753 sehingga 509 sebelum Masihi. Kemudian zaman beraja ini beralih pula kepada zaman republik, di mana zaman republik ini muncul di antara tahun 509 hingga 27 sebelum Masihi. Kemudian zaman republik beralih kepada zaman yang terakhir yang dinamakan sebagai zaman Empire, di mana zaman Empire ini wujud di antara 27 sebelum Masihi hingga 180 Masihi. Okey, satu yang kamu kena ingat, lembah Latium ialah kawasan yang sangat subur untuk pertanian, dan sungai Tiber ialah sungai utama di mana menjadi sumber air utama dan juga laluan utama masyarakat Rom untuk berlayar ke laut. Okey, so lembah Latium dan sungai Tiber ini mempunyai kelebihan masing-masing. Okey, masyarakat tamadun Rom ini terbahagi kepada 3 kelompok mengikut kepada lapisan masyarakat. Kelompok yang pertama ialah kelompok yang paling atas dalam lapisan masyarakat yang dinamakan sebagai patrician. Okey, lapisan yang kedua ataupun lapisan pertengahan disebut sebagai plebeian, di mana lapisan plebeian ini terdiri daripada petani, artisan dan juga perniaga. Dan lapisan yang terbawah sekali ialah lapisan untuk golongan hamba. Apakah era Pax Romana? Okey, tamadun Rom mencapai tahap kegemilangannya pada era Pax Romana, di mana Pax Romana ni wujud dalam Empire Rom, iaitu pada tahun 27 sebelum Masihi hingga 180 Masihi. Kenapa Pax Romana itu sangat penting? Pax Romana begitu penting kerana selama 200 tahun keamanan wujud dalam tamadun Rom yang berkembang meliputi 3 buah benua, iaitu Asia, Afrika dan juga Eropah. Okey, tamadun Rom ini sangat terkenal dengan seni bina. Okey, kalau tamadun Yunani, mereka terkenal dengan sistem pemerintahan yang teratur, yang bersistematik, manakala tamadun Rom ini mereka terkenal dengan seni bina. Okey. Okey, mesti kamu pernah dengar satu pepatah daripada orang lama, dikata Rome was not built in a day. Maksudnya Rome tidak dibina dalam sehari. Kenapa pepatah ini ada? Kerana pepatah ini menunjukkan Rom mengalami perkembangan yang panjang sebelum mencapai kegemilangannya dalam berbagai-bagai bidang. Tamadun Rom ini telah membuktikan keupayaan manusia untuk melahirkan ciptaan yang mengagumkan, di mana ciptaan yang dicipta oleh Rom ni boleh bertahan sehingga kepada hari ini. Okey, sebab itu dikatakan ciptaan Rom ini adalah satu ciptaan yang sangat mengagumkan. Okey, kita tengok dulu ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom. Okey, cikgu letakkan sini. Ini ialah satu bangunan ataupun binaan yang dinamakan sebagai Pantheon. Okey, ada beberapa ciri pembinaan dalam tamadun Rom. Okey, yang pertama kita tengok tiang gaya Yunani. Okey, biasanya dalam seni bina Rom mereka akan menggunakan tiang yang besar dan kukuh yang dinamakan sebagai tiang gaya Yunani. Okey, yang kedua ialah penggunaan shilling. Okey, saiz yang besar iaitu kubah. Okey, yang saiz yang besar dan berbentuk bulat. Bumbung dengan mempunyai soto melengkung, penggunaan marmar, hiasan dalaman dan juga dinding yang diperbuat daripada batu yang dilepa dengan simit. Okey, ini adalah antara ciri-ciri yang akan ada dalam satu binaan dalam tamadun Rom. Okey, kenapa Rom ini sangat maju dalam seni bina?
ada beberapa faktor yang utama. Faktor yang paling utama ialah daripada segi pendidikan. Sistem pendidikan yang diamalkan di dalam tamadun Rom itu telah melahirkan ramai pakar dalam pelbagai bidang. Okey, di mana pakar ialah yang menyokong kepada sistem seni bina Rom. Yang kedua ialah kepakaran. Tamadun Rom mempunyai ramai pakar. Contohnya, pakar yang paling terkenal ialah seorang arkitek yang dinamakan sebagai Marco Vitruvius, di mana Marco Vitruvius ini telah mengarang satu buku tentang seni bina, di mana buku ini telah menjadi rujukan di seluruh dunia. Okey. Yang kedua ialah dasar pemerintahan. Okey, cikgu salah hijau sini ya, dasar pemerintahan. Pentadbir antaranya Marcus Vicinius Agrippa memberikan sokongan penuh dalam perkembangan pesat seni bina di Rom. Okey, itu maksudnya seni bina di Rom ni boleh berkembang maju kerana mendapat sokongan daripada pemerintah-pemerintah tamadun Rom. Yang keempat ialah faktor keuangan, di mana kerajaan tadi dasar pemerintahan, kerajaan memberi sokongan penuh. Okey, dan kerajaan juga memberikan bantuan daripada segi keuangan agar projek yang dirancang berjalan lancar. Yang seterusnya, faktor yang seterusnya ialah daripada segi teknologi, di mana seni bina tamadun Rom ni telah menggabungkan teknologi daripada tamadun Yunani digabungkan dengan tamadun Rom, seperti penggunaan simen, penekanan aspek ketahanan dan juga nilai estetika. Yang seterusnya ialah faktor buruh. Okey, di mana tamadun Rom ini telah menggunakan golongan buruh ataupun hamba dalam pembinaan sesuatu seni bina. Okey, maksudnya golongan buruh dan hamba ini juga memberikan sumbangan besar kepada perkembangan seni bina Rom. Okey, kita akan tengok 7 seni bina tamadun Rom yang memang mengagumkan. Okey, yang pertama kita ada Colosseum, Pantheon, Amphitheater, Aqueduct, Jalan Raya Rom, tembok pertahanan dan juga tempat mandi awam. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, kita pergi dulu kepada Colosseum. Okey, cikgu sertakan gambar Colosseum. Ini adalah Colosseum, gambar luaran, dan ini adalah gambaran struktur dalaman Colosseum. Okey, Colosseum ni masih wujud pada hari ini. Okey. Okey, apa dia Colosseum? Colosseum ni dijadikan sebagai tempat mengadakan persembahan dan pertandingan besar seperti gladiator. Okey, gladiator ni merupakan satu pertandingan atau permainan yang utama pada zaman tamadun Rom dahulu. Okey. Okey, kita tengok struktur binaan Colosseum. Okey, Colosseum ini mempunyai ketinggian 50 meter, lebarnya 156 meter dengan luas keseluruhan bangunan ialah 2.5 hektar. Okey, di mana Colosseum ini mempunyai luas arena. Luas arena ni adalah tempat untuk persembahan diadakan, iaitu 85 meter, darab 54 meter. Itu luas arena. Okey, dan Colosseum ini mampu memuatkan sehingga 50,000 orang dalam satu masa. Okey, dan Colosseum ni dia ada 80 pintu masuk. Kalau awak boleh tengok dekat sini, okey, ada 80 pintu masuk, di mana tempat duduk dalam Colosseum ini dibina bertingkat-tingkat seperti binaan stadium kita pada hari ini. Okey. Okey, Colosseum ini dibina oleh Raja Vespasian pada tahun 72 Masihi dan diselesaikan oleh anaknya iaitu Titius pada tahun 80 Masihi. Okey, ini mengenai Colosseum. Kita pergi kepada seni bina yang kedua iaitu Pantheon. Okey, saya tunjukkan kat sini gambar Pantheon, gambar luaran dan juga gambar dalaman. Okey, Pantheon ini merupakan tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom pada zaman dulu. Okey, kita tengok struktur binaan Rom. Okey, yang pertama sekali ialah bahagian depan Pantheon ini mempunyai tiang gaya Yunani yang tinggi dan kukuh. Awak boleh tengok dekat sini ya. Ini ialah tiang gaya Yunani. Atap Pantheon ini merupakan kubah besar yang mempunyai diameter 43 meter. Okey, dan dinding Pantheon ini dibina daripada batu bata yang dilepar dengan simen. Okey, dekat puncak Pantheon tu, dekat kubah Pantheon, dekat tengah-tengah tu ada satu ruang terbuka yang dikenali sebagai oculus, di mana oculus ni berukuran 13 meter lebar. Apa fungsi oculus? Okey,
Oculus ni membenarkan cahaya masuk menyinari ruangan dalam Pantheon. Okey, Pantheon ini dibina oleh Marcus Vipsanius Agrippa pada tahun 27 sebelum Masihi dan diselesaikan oleh Maharaja Hadrian pada tahun 120 Masihi. Okey, kita pergi kepada binaan yang ketiga, iaitu amphitheater. Okey, kalau kamu tengok struktur binaan amphitheater ni dia sama seperti Colosseum, cuma amphitheater ni dia bersaiz lebih kecil daripada Colosseum. Okey, Colosseum amphitheater ni dikenali sebagai Colosseum mini. Kenapa Colosseum mini? Macam cikgu kata tadi, saiznya lebih kecil daripada Colosseum, ataupun kita panggil dia sebagai gelanggang terbuka. Okey, apa fungsi amphitheater ni? Fungsinya adalah tempat membuat persembahan seni, pertunjukan dan juga gladiator yang bersaiz kecil. Okey, dan Colosseum amphitheater ni dia berbentuk lingkaran lah seperti Colosseum. Okey, dalam Tamadun Rom ni terdapat kira-kira 230 amphitheater yang dibina dengan pelbagai saiz. Antara amphitheater yang paling terkenal ada dua dekat Tamadun Rom. Yang pertama ialah amphitheater di El Dejum, Tunisia yang boleh memuatkan 16,000 orang, dan yang kedua ialah amphitheater di Arles, Perancis yang boleh memuatkan seramai 20,000 orang dalam satu masa. Okey, kita pergi kepada binaan yang keempat, iaitu aqueduct. Okey, dekat sini cikgu tunjukkan binaan aqueduct seperti ini. Okey, aqueduct ni adalah berfungsi membekalkan air ke rumah kediaman, tempat mandi awan dan juga binaan-binaan utama di Rom, termasuklah ke Colosseum sewaktu acara gladiator ataupun acara lain diadakan. Okey, aqueduct pertama yang dibina ialah di Aqua Appia pada tahun 312 sebelum Masihi yang panjangnya adalah 16 km, dan aqueduct yang paling terkenal ialah Pont de Gaulle di Perancis yang mempunyai 3 tingkat. Okey, dan aqueduct ini ialah direka oleh jurutera Rom yang bernama Marcus Agrippa. Okey, sebenarnya bina yang kelima ialah Jalan Raya Rom. Okey, Jalan Raya Rom ni mula dibina pada 500 sebelum Masihi. Bertujuannya ialah untuk menghubungkan bandar-bandar utama bagi memudahkan pergerakan tentera serta sebagai sistem pengangkutan. Okey, Jalan Raya Rom ni dibina secara berlapis-lapis dengan menggunakan batu besar dan juga batu kecil supaya lebih tahan untuk menampung pergerakan tentera. Okey, biasanya luas jalan raya ini dibina 4 kaki tebal dan juga 20 kaki lebar, dan setiap jarak antara kawasan itu ada batu penanda. Okey, dan tepi jalan raya itu dibina longkang untuk mengalirkan air supaya tidak bertakun di atas jalan raya. Okey, yang keenam ialah tembok pertahanan. Okey, gambar tembok pertahanan ini dibina untuk melindungi Tamadun Rom daripada serangan musuh. Okey, tembok pertahanan juga berfungsi sebagai pemisah antara kawasan yang terletak dalam kawasan kekuasaan Rom dengan bukan wilayah Rom. Okey, dan tembok yang paling terkenal dalam Tamadun Rom ialah tembok Hadrian di Britain yang dibina oleh Maharaja Rom dengan panjangnya 112 km dan tinggi 5 meter. Okey, sedi bina yang terakhir ialah tempat mandi awam. Okey, cikgu ada sertakan gambar di sini. Okey, tempat mandi awam ini boleh digunakan oleh semua orang dengan bayaran tertentu. Tempat mandi awam juga dilengkapi dengan tandas, ruang mandi, ruang untuk mengurut, perpustakaan, bilik berehat dan juga tempat untuk bersenam. Okey, tempat mandi awam ni canggihnya diasingkan setiap bahagian untuk mandi air panas, suam, sejuk ataupun beruap. Okey, dan tempat mandi awam yang paling terkenal pada masa itulah Caracalla di Rom yang dibina oleh Maharaja Caracalla pada abad ke-3. Okey, dan tempat mandi awam ini biasanya boleh memuatkan sehingga 1,500 orang dalam satu masa. Okey, alhamdulillah, so kita tamat bab 6. So kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Okey, so terima kasih kerana menyaksikan video cikgu. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.